وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana ada kesempatan pada pagi ini kita menyambung kembali kuliah hadis-hadis hukum kita, iaitulah pada muka surat ke-8, hadis yang ke-11, betul ke? Hadis ke-9, baik, hadis ke-9. Baik. Muka surat 7 ya. Hadis ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima salat seseorang daripada kamu apabila dia berhadas sehinggalah dia berwudu. Baik, hadis ini masih lagi lanjutan daripada topik yang lalu, iaitu sebab-sebab hadas. Kita mengetahui bahawa ada 10 sebab sesuatu hadas itu menyebabkan terbatalnya wudu, iaitu dalam hadis yang telah kita pelajari, antaranya adalah kencing kerana berak, kerana mani, kerana madhi. Yang kelima kerana wadi. Wadi adalah air yang keluar kerana kepenatan bekerja sebagai contohnya. Yang keenam, apabila keluar sesuatu bau. Yang ketujuh, bagi orang perempuan ada haid. Yang ke-8 ada istihadah. Yang ke-9 adanya nifas. Yang ke-10 adanya rutubah. Rutubah ni berarti discharge, apa-apa yang keluar dari anggota seseorang perempuan sebagai contohnya. Maka inilah 10 sebab yang menyebabkan seseorang itu kena mengangkat hadas kecilnya semula dan kena wudu. Melainkan angin lah. Angin itu kalau keluar tidaklah kena dibasuh kubul itu ataupun dubur itu, cuma memerlukan daripada dia untuk mengambil wudu pada semula. Inilah yang dibincangkan dari sudut kesempurnaan solat. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW telah pun menjelaskan bahawa salat tidak diterima apabila seseorang itu berhadas sehingga dia mengambil wudunya semula. Inilah 10 sebab berlakunya hadas. Kita ulang lagi semula. Yang pertama, kerana kencing, kerana berak, kerana mani, kerana madhi. Yang kelima, kerana wadi. Yang keenam, kerana angin yang keluar, dengar suaranya. Yang ketujuh, kerana darah haid bagi seseorang perempuan. Yang ke-8, istihadah. Yang ke-9, nifas. Dan yang ke-10 iaitu apa-apa yang keluar dari anggota seseorang perempuan ataupun lelaki yang dipanggil sebagai rutubah itu, maka dia kena istinja dengan wudu balik semula. Baik, di sini menunjukkan kepada kita bahawa salat adalah satu ibadah dengan Allah SWT. Maka kena mematuhi adab, etika dan juga syarat-syarat sah sembahyang itu dikerjakan. Maka menjadi tanggungjawab bagi kita ayah ibu untuk memastikan anak-anak kita sebagai contohnya supaya faham isu yang berkaitan dengan bersuci ini. Jangan bangun pagi terus sembahyang dengan baju tidur sebagai contohnya.
Kita kena ajar dia, terangkan kepada dia, anakku, sembahyang ni pakai yang paling elok. Kerana Allah menyatakan khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang paling indah ketika kamu nak ke masjid. Masuk ke masjid itu salat. Kenapa kita kalau pergi pejabat sebagai contohnya, pakaian kita begitu kemas, ni tajam ni, orang boleh luka. Tapi ke masjid kita pakai baju yang paling sederhana, dengan berkedutnya, dengan berbaunya. Nanti kita akan belajar bagaimana larangan Nabi SAW terhadap orang pergi ke masjid dalam keadaan mulutnya berbau bawang, berbau makan yang tidak elok, petai sebagai contohnya. Para ulama membuat kias daripada larangan Nabi ini juga terhadap orang yang merokok. Maka bau rokok itu menyebabkan bukan sahaja jiran kita dalam sembahyang itu yang tidak senang, malahan malaikat melari. Kerana innal malaika la yata'adzawna bima yata'adza bihi banu Adam. Malaikat merasa tak selesa sebagaimana apa yang manusia rasa tak selesa. Maka ini adab yang perlu kita jaga dalam solat. Maka di samping menjaga ketertiban ini, di sudut hadas yang perlu dipantau, dilihat pada anak-anak sebagai contoh tadi, kita mengajar mereka juga untuk berpakaian kemas. Ada dress code ni untuk solat. Ya, bukan pakai baju lelaki sebagai contohnya. Pada hari Jumaat kita tengok kadang-kadang orangnya mungkin sudah berkahwin 20-an, 30-an. Dia semayang ketika sujud, nampak alur kat belakang ni, baju ni pendek, t-shirtnya itu. Pakai t-shirt tak salah, tapi bila pendek nampak kat belakang ni, semayang tak sah. Semayang Jumaat itu sebagai contohnya. Bukan sahaja orang perempuan dilarang pakai ketat-ketat, orang lelaki pun tidak digalakkan pakai ketat-ketat, sampai membayangkan anggotanya. Pada hari ini dah jadi satu trend pakai ketat macam sarung pedang kaki tu. Ya, maka kena dipantau, dijaga, ditegur. Pakai sedemikian, nanti kita sampai kepada bab pakaian. Ya. Baik. Hadis yang ke-10, Abbad. Tadi kita belajar tentang Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar ini adalah Abu Hurairah yang masuk Islam agak lambat. Beliau daripada kabilah Daus. Abu Hurairah ni masuk Islam 3 tahun cuma sempat jumpa Nabi. Lepas tu Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, kerana seriusnya Abu Hurairah ni dalam menuntut ilmu, sehingga beliau digelar sebagai tokoh hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi, mengatasi para sahabat-sahabat yang besar macam Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, isteri-isteri Nabi macam Aisyah radhiyallahu anha. Ternyata Abu Hurairah mengungguli list penghafaz hadis, penyampai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu. Ya, jadi Abu Hurairah ni walaupun 3 tahun saja, tapi dinobatkan sebagai Syekhul Muhaddisin. Jadi beliau ni nama sebenar dia Abdurrahman bin Sakhar, tetapi oleh kerana beliau seorang yang sangat penyayang kepada manusia, kepada haiwan, Nabi perhatikan Abu Hurairah ni cukup sayang kepada kucing. Dibela kucing, dibelai, didokong, dipeluk. Maka Rasulullah SAW menggelarkannya sebagai Abu Hurairah. Maka beliau mengatakan kepada sekalian anak-anak muridnya, panggil aku Abu Hurairah, kerana ini panggilan Nabi untuk aku, kunyahnya. Maka beliau lebih famous dengan nama ini kerana ini panggilan Nabi SAW untuk insan yang mulia ini. Beliau pernah mengadu kepada Rasulullah tentang ingatannya yang lemah. Dia mengingat betul-betul. Maka Nabi SAW telah pun menyuruhnya untuk membuka serban beliau, dan Nabi telah mendoakan untuk kepala Abu Hurairah, iaitu dengan
doa, Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina. Berkat doa Nabi yang menjadi mukjizat ini, maka Abu Hurairah mengatakan, aku tidak pernah mendengar apa-apa daripada Rasulullah melainkan terus masuk dalam akal fikiran ini. Satu pun aku tak lupa, sepatah seturuh pun aku tidak lupa. Jadi doa ini kita baca untuk mengelakkan lupa. Pernah dengar tak? Mari ikut saya baca sekali. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina. Meringat? Mari sekali. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina. Maknanya, ya Allah, Allahumma zidna wa la tanqusna, ya Allah tambahkan ilmu, jangan bagi ia kurang. Wa akrimna wa la tuhinna, muliakan kami, janganlah kami dihina. Muliakan kami dengan ilmu. Ilmu menjadikan orang hamba pun bertaraf raja. Orang kulit hitam pun terpandang mulia. Orang rendah pun dipandang tinggi. Orang biasa-biasa pun dipuji. Ya. Wa atina wa la tahrimna, berilah kepada kami, jangan ada benda dihalang langsung dalam melibatkan ilmu ini. Wa athirna wa la tu'thir alaina, jadikan kami ini dikedepankan orang, disayangi orang, diutamakan orang, jangan dibelakangkan kami ini. Jadi Abu Hurairah kesan daripada doa Nabi ini, dia menjadi ingatan dia kuat. Tak ada sepatah apa pun Nabi sebut, melainkan semuanya dirakamkan dalam memorinya yang sangat luar biasa itu. Umat Islam punya orang macam Abu Hurairah ni begitu ramai. Contohnya macam Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika datang ke Baghdad, maka sekalian guru hadis yang ada di Baghdad naik duduk, kita cabar orang ini. Orang kata dia hebat sangat. Maka mereka telah mengumpulkan 10 orang para muhaddisin untuk duduk dalam majlis Imam Bukhari itu, lalu menterbalikkan sanad-sanad daripada seorang kepada seorang kepada Rasulullah, diterbalikkan semua sanad itu. 10 orang, setiap orang baca 10 hadis, diterbalikkan sanad. Maka ketika dibentangkan kepada Bukhari, pernah dengar tak riwayat ini? Daripada orang ini, kepada orang ini, kepada orang ini, kepada orang ini, kepada Rasulullah, diterbalikkan. Imam Bukhari cuma menjawab, tidak ada, aku tidak tahu. La ada, aku tidak tahu. Maka seorang kata, dia tak tahu. 10 orang ini membaca 10 hadis, setiap seorang terbalik sanad. Dan akhir sekali bila selesai, Imam Bukhari kata, ada pun yang disebut tadi bukan begitu. Dibaca yang terbalik itu dibetulkan. Dibaca yang terbalik itu dibetulkan, 10 itu. Dibaca yang terbalik 10 itu, oleh yang ketiga dibetulkan. Direpek dari semula. Maknanya 10 hadis yang tunggang langgang diterbalikkan sanad, periwayatan perawi-perawi itu kemudian dibetulkan. Kalau dibetulkan saja itu biasa, tapi kalau disebut yang turut diterbalikkan itu, yang ditampukan itu dengan tepat sebagaimana ditampukan tadi, ini satu kelebihan, ini satu keluargaan. Dan bukan Imam Bukhari saja, anak muridnya Imam Muslim begitu juga. Bahkan Khalifah Islam yang terkemuka namanya Harun Ar-Rasyid pun begitu juga ingatannya. Anaknya yang bernama Al-Amin Al-Ma'mun pun sama juga. Disebut oleh Imam Abdul Fattah Abu Qudah, ketika Harun Ar-Rasyid hadir, dia panggil semua para ahli hadis untuk hadir dalam majlis ini. Ada seorang bernama A'mash. Nanti kita jumpa nama A'mash ini. Dia matanya tidak nampak, cacat penglihatan.
Oleh kerana terlalu banyak menangis pada waktu malam bertahajud, maka Allah hilang penglihatan. Ya, terlalu seronok dia menangis jumpa dengan Allah SWT. Jadi ketika dia datang ke majlis itu untuk makan, Harun Rashid yang membasuhkan tangannya. Dan ketika Harun Rashid hadir, anaknya bernama Al-Ma'mun tidak hadir. Rupanya anak dia juga menjemput beberapa orang ulama hadis untuk duduk di satu tempat dan dia nak belajar hadis-hadis yang dia tidak faham. Kalau dia duduk dengan ayah dia menceritakan hadis yang mungkin dia faham, dia tak mahu, dia nak belajar lagi. Ayah dia bertanya, mana Ma'mun? Tuan, maka Ma'mun pergi belajar dengan guru hadis. Maka dia dapat dengar sanad hadis itu dengan sempurna. Oleh kerana terlalu gembira Al-Ma'mun ini dapat hadis itu daripada guru hadis yang hebat itu, maka dibagi kepada ulama hadis itu 10,000 dirham. Sama macam kita setengah juta lah tuan, 500,000 ringgit dibagi. Tapi guru hadis itu mengatakan, demi Allah, aku telah berjanji pada diriku, aku tidak mengambil satu sen pun daripada hadis yang aku sampaikan. Ambillah, wahai putera mahkota, Tengku Mahkota, apa ni? Putera Raja, Tengku Mahkota Quraisy Abbasiyah ini kata pada putera mahkota, ambil saya menyampaikan hadis, saya telah bernazar untuk tidak ambil walaupun sekeping pun wang dinar dirham. Untuk tengok kecenderungan orang dulu kepada hadis, kecintaan mereka yang luar biasa kepada hadis, sehingga para ulama hadis berkata, Harun Ar-Rasyid ni kalau dia bukan raja, dia muhadis. Anaknya itu juga, kalau dia bukan putera mahkota, dia adalah seorang daripada kita. Tetapi kerana dia ahli politik, maka kita tidak masukkan dia dalam list para muhadis ini. Maka inilah dia keajaiban yang diwarisi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keutamaan ingatannya yang sangat luar biasa itu. Baik tuan dimuliakan Allah sekalian. Nanti doa ni saya bagi pada tuan imam, tuan imam boleh panjang-panjang kepada jemaah belajar bagi pada anak-anak kita yang hafaz Quran dan sebagainya, supaya ingatan itu jernih, kuat. Baik, hadis berikutnya, Abbad bin Tamim an ammihi Abdullah bin Zaid qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'an fi as-salati qala la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajidu rihan. Diriwayatkan daripada Abbad bin Tamim daripada bapa saudaranya Abdullah bin Zaid, katanya seorang lelaki yang ragu-ragu tentang sesuatu yang mendatanginya dalam solat telah diadukan kepada Nabi SAW. Maka baginda bersabda, dia tidak perlu keluar daripada salatnya sehingga benar-benar mendengar bunyi ataupun terhidu bau. Ini cerita tentang was-was. Dah ambil wuduk, semayang, terasa macam sesuatu dekat dubur. Kata Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya bertajuk Talbis Iblis, bagaimana iblis ini kerjanya menimbulkan was-was dalam hati orang-orang beriman ketika dia menafkahkan, nanti kau jatuh miskin. Ketika dia bangun pada waktu malam, tidurlah dulu, nanti kau bangun awal kau letih. Betul tak? Ketika dia nak baik pada seseorang, nanti tu tangguh dulu. Umur orang tu panjang, bapak kau tu nanti kau jumpa, kau bagilah duit, tangguhlah dulu. Ni kerja syaitan. Syaitan ni ada macam-macam nama. Ada seekor yang kerjanya mencucuk perut baby yang baru lahir itu sampai budak itu menangis, supaya malam nanti bapak maknya tak boleh tidur, atuk neneknya tak boleh tidur. Lalu mereka terlepas tahajud, subuh pun kadang-kadang ke laut juga. Nama syaitan ini Ummus Sibyan, cucuknya perut baby itu. Terus sebab bila lahir, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk berdoa macam Hasan dan Husain. U'izukuma bi kalimatillahi tamma min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. Ya Allah, aku perlindungan untuk dua orang cucuku ini dari segala pandangan mata yang jahat, binatang-binatang halus, kuman, virus yang kita tak nampak.
dan juga syaitan dan segala benda yang kau ciptakan, wahai Tuhan. Nampak tuan? Ya, kita tidur kat rumah, tidur kat hotel, bawa anak baby kecil, umurnya kembung, tak boleh tidur malam. Contoh kan? Maka doa yang diaturkan dalam Islam, sapu perut itu, doa dengan doa ini, itu namanya rumus sebian. Ada pula syaitan ini kerjanya untuk menimbulkan pergaduhan suami isteri. Inilah syaitan yang paling tinggi grade-nya di sisi bosnya. Kerana waktu petang nanti mereka akan dikumpulkan di sebuah tempat. Dalam hadis mengatakan syaitan meletakkan arasnya, singgasananya di atas air. Menjelang petang nanti semua akan kembali kepadanya untuk report apa benda yang telah dilakukan sepanjang hari itu. Seekor berkata, aku telah menyebabkan orang itu syirik kepada Tuhannya. Seorang berkata, aku telah menyebabkan orang itu bergaduh adik-beradik. Yang seekor lagi berkata, aku menyebabkan orang itu menyembah patung berhala. Yang seorang berkata, orang itu berjudi. Baru. Lalu seorang daripada syaitan itu beritahu kepada bosnya, Iblis. Ini, wahai tuan bos, aku menyebabkan mereka itu bergaduh suami isteri. Bagus. Nak ancam. Dia tunjuk kepada orang itu, main dulu dekat aku. Menunjukkan kepada kita pergaduhan suami isteri adalah agenda utama Iblis. Lebih utama daripada menyebabkan orang berzina, minum arak, menyembah berhala. Itu besar nilainya sebagai kesesatan. Tapi yang menyebabkan perpecahan suami isteri itu number one di sisi bosnya. Ada pula syaitan ini kerjanya bila orang ambil wuduk. Dalam kitab Talbis Iblis ni tadi mengatakan, maka di godik-godiknya kat dubur orang itu, supaya dia rasa was-was, aku ni kentut ke tidak ni. Rasa macam betul. Ada pernah rasa tak? Angguk lah. Banyaklah nama syaitan itu, namanya Walhan. Walhan namanya. Walhan. Dia menyebabkan was-was. Maka dia akan duduk untuk menggodik dengan jarinya supaya orang itu merasa was-was, aku ni ada wuduk lagi ke tidak. Maka Nabi telah beri satu final ayat yang mengatakan bahawa semuanya tidak batal wuduk itu melainkan dia mendengar suara ataupun terhidu bau. It's final, tak berdaya. Kau hidup bau ataupun kau terdengar suara, itu confirm batal wuduk. Selain daripada itu kadang-kadang bahagian dubur itu memang dijadikan Allah SWT. Kadang-kadang ada orang yang sudah berusia, dia tidak lagi grip dengan betul. Itu maksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faham tuan-tuan? Ya? Maka kalau kita faham hadis seperti ini, tidaklah ada gangguan lagi ketika kita berada kat Masjidil Haram. Kalau masjid kita ni pun boleh tahan juga nak pergi ke toiletnya, kan? Masjid besar-besar ini masalahnya, tak ada jarak kami jauh, tidak mesra orang-orang berusia, kan? Sekali nak pergi ke bilik air dia dah habis semayang orang-orang yang berusia, kan? Maka hadis ini memberi kepada kita satu pedoman supaya kita tidak was-was dalam wuduk yang kita ambil ini tadi kerana gangguan-gangguan yang berlaku. Faham? Dan ada syaitan lagi, kalau nak lanjutkan cerita, kerjanya duduk dekat hati manusia. Ini untuk menimbulkan was-was. Maka orang muda itu bertanya, Allah menjadikan langit, bumi, pokok-pokok, manusia, siapa jadikan Allah? Duduk kat hati. Itu namanya Al-Khannas. Itu sebab kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas itu syaitan yang dia punya yang specialize duduk dekat hati untuk menimbulkan kepada kita was-was ni tadi. Nak derma, fikir nanti lalu dapat projek 1 juta, besok derma lah. Sekarang duit dah sampai 20,000 je, kan bagi dia kurang pula sisanya. Sudah nanti ganggu fikiran kita. Ya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian.
Baik Jadi ini berkaitan dengan satu bimbingan yang penting kepada setiap kita supaya menjauhi was-was, menjauhi al-khannas, menjauhi walhan yang duduknya kat dubur ni tadi, untuk mengganggu, menyebabkan seseorang itu berfikir wuduknya sah lagi ataupun tidak. Baik, hadis yang berikutnya, Al-Wasi' bin Habban bi fathil ha al-muhmala wal ba' al-muwahhada an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala yaqulu nasun idza qa'adta lil hajati fala taq'ud mustaqbil al-qiblati wala baitil maqdisi walaqad raqitu ala zahri baitin lana فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. Daripada Wasi' bin Habban, iaitu baris atas pada huruf ha dan juga ba. Yang baca Hibban ni, itu Ibn Hibban lain, itu Ibn Hibban tu ahli hadis. Ini Habban Habban. Daripada Ibn Umar katanya, setengah orang berkata, apabila kamu duduk qada hajat, buang air besar atau buang air kecil maksudnya, jangan duduk menghadap kiblat ataupun menghadap Baitul Maqdis. Aku pernah naik ke atas rumah kami dan ternampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di atas dua bata sambil menghadap Baitul Maqdis untuk qada hajat. Baik, hadis ini riwayat Wasi' bin Habban daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita dah kenal Ibnu Umar ni siapa dalam perbincangan yang lalu. Ibnu Umar ini adalah Abdullah bin Umar. Oleh kerana terlalu ramai Abdullah, maka mereka lebih dikenali dengan nama bapa mereka. Ibnu Umar mana Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Amr Abdullah bin Amr, Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas. Kenapa mereka berlumba-lumba dengan nama Abdullah? Kerana dalam hadis Nabi memberitahu kita, Nabi yang benar berkata yang benar, semuanya wahyu daripada Allah. Baginda berkata, nama yang paling baik, yang paling Allah suka adalah Abdullah, Abdul Rahman, Abdullah. Maka berlumba-lumbalah generasi salafus salih menamakan keturunan mereka dengan nama yang Allah suka ini. Tapi bagi kita, sebagian kita tak terima lah Abdullah, dah dipanggil Bedul pula. Jadi Abdullah bin Umar ini berkata, ada orang berkata, kalau qada hajat jangan duduk menghadap Masjidil Haram, kiblat Kaabah, ataupun jangan menghadap kepada Baitul Maqdis. Ini berlaku di tempat yang namanya Madinah. Madinah terletak tengah-tengah, iaitulah Mekah di selatan, Baitul Maqdis di utara. Bagi kita yang berada di timur pada hari ini, kedua-dua tempat ini boleh kita lihat dari arah barat kita, betul? Kan? Jadi dalam hadis ini, menurut kepercayaan, kata hiasi ramai orang, tak boleh menghadap ke Baitullahil Haram, iaitu Mekah, dan tak boleh menghadap ke Baitul Maqdis ketika qada hajat. Maka ada orang yang baca hadis ini, bila dia buat rumah, dia buatnya tandas. Ni cerita orang-orang Melayu lama. Maka tandasnya dipastikan betul-betul mana kiblat, tak boleh menghadap kiblat. Ini Datuk ini moyang kita lah, orang yang sangat bersopan santun dan mulia itu. Kita tahu hadis ini, tapi sebenarnya ada penjelasan tentang hadis ini. Bagaimanakah penjelasan tersebut? Abdullah bin Umar adalah adik ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahandanya Umar sahabat baik Nabi. Kakaknya Hafsah, salah seorang isteri Nabi yang terkemuka, Hafsah. Maka bila Nabi tidak ada di rumah, Nabi mungkin keluar dengan misi dakwah dan sebagainya untuk berada di rumah isteri yang lain, maka Abdullah ini kerap menemani kakaknya Hafsah itu di rumah. Dan hubungan mereka sangat rapat.
di antara Abdullah dengan Hafsah. Hafsah ni anak sulung perempuan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, menyebabkan Sayyidina Umar dipanggil dengan nama Abu Hafsin, Abu Hafsah. Sayyidina Umar dipanggil dengan nama Sayyidina Al-Faruq, dia dipanggil dengan nama Abu Hafs, nisbah kepada Hafsah. Macam tadi kita belajar tentang nama Abu Hurairah, bapa pada kunci. Ya tuan. Jadi Sayyidina Umar dipanggil dengan nama Abu Hafs, bapa kepada Hafsah. Hafsah itu siapa? Anak sulung perempuan, kakak kepada Abdullah bin Umar ini. Nampak tak? Pertautan hubungan di antara ahli-ahli syurga ini, Nabi dan para sahabat. Maka bila Nabi tidak ada di rumah, Abdullah ini selalu teman kakaknya Hafsah. Mereka sangat rapat. Saya dah cerita dalam kuliah yang lalu bahawa Abdullah bin Umar ni bila mimpi pun cerita pada kakak dia, sebelum cerita dengan bapa dia Sayyidina Umar. Dia kata, kakak, tadi saya mimpi datang dua orang lelaki yang tegak memegang saya, membawa saya ke syurga. Saya lihat syurga, orang dalamnya mendapat nikmat, cantik, indah. Saya nak masuk, tidak dibenarkan oleh dua orang lelaki ini. Kemudian dibawanya saya pergi ke neraka. Saya nampak neraka tu penuh-penuh. Dia bangun pada waktu pagi, beritahu kakak. Kakak tanyalah kepada Rasulullah, apa pendapat baginda tentang mimpi yang pelik. Maka kakak yang mulia ni bertanyalah kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Allah memimpi begini. Nabi jawab ayat satu rangkap saja. Abdullah adalah seorang yang salih. Seandainya dia bangun tahajud pada waktu malam. Mulai saat itu Abdullah bin Umar mendengar dari kakaknya Nabi menyifatkannya orang salih, maka Abdullah tidak pernah tidur, tidak pernah meninggalkan tahajud pada waktu malam selama lebih 40 tahun setengah mengatakan 60 tahun. Bukan tak pernah tidur, tak pernah meninggalkan tahajud dalam tempoh 40 hingga 60 tahun, tak pernah. Langsung. Ya, maka Abdullah ini ceritanya banyak. Dia kata, satu hari aku tidak tahu Nabi ada kat rumah. Ini budak-budak manjat. Maka dia manjat rumah. Rupanya dia manjat itu, sebelah itu Nabi ada dalam toilet tersebut sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada dalam bilik air. Bayangkan budak-budak muda, budak-budak kecil, usianya 9-12 tahun, manjat di rumah kakak. Maka nampak Nabi sedang duduk dalam bilik air itu dalam keadaan menghadap ke Baitul Maqdis, sedang qada hajat. Para ulama hadis membincangkan hadis ini. Contohnya Al-Amir As-San'ani dalam kitabnya Subul Salam berkata, bukankah dia nampak aurat Nabi? Bukan. Aurat Nabi tidak siapa pun boleh melihatnya kerana Allah menjadikannya tidak jelas. Bahkan najis Nabi SAW pun ditelan oleh bumi. Najis para anbiya semua ditelan oleh bumi. Mereka tidak dapat nampak. Tak ada siapa mendapat lihat. Sahabat berkata, aku melihat Nabi SAW kalau hajat di tempat aku pergi situ, tidak ada yang tinggal, semuanya ditelan oleh bumi. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita seriusnya generasi ilmuwan Islam salafus salih yang awal ini untuk menceritakan satu perkara yang related kepada ilmu. Dia bukan nak cerita dia nampak Nabi sedang apa saja, dia nak cerita Nabi menghadap bagaimana di situ. Kerana beliau akhirnya terselah sebagai salah seorang tokoh muhadis yang terkemuka. Dia cerita pada anak-anak murid dia dalam satu kesempatan, engkau cara sembahyang tak betul. Aku nak beritahu, aku rapat dengan Nabi sehingga satu hari aku panjat di atas rumahnya itu, aku tak tahu Nabi ada dalam bilik air, aku nampak dia menghadap ke Baitul Maqdis. Faham tak maksud tuan-tuan? Maksud hadis ini mengatakan bahawa Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi bagi orang yang mengatakan tidak boleh menghadap ke Baitul Maqdis ataupun masih haram, itu berkeadaan di padang yang lapang, di tempat yang tidak ada dinding. Jadi tak timbullah isu datuk nenek moyang kita dulu mereka memahami nak buat tadah saja kena buat, jangan menghadap masih haram, jangan menghadap kiblat. Kerana larangan menghadap kiblat ketika sedang qada hajat ini hanya
berbuat puasa kalau kita pergi ke tempat lapang, maka di situ tidak boleh dalam keadaan kita qada hajat ni tadi menghadap atau membelakangkan Masjidil Haram ataupun Baitul Maqdis. Faham? Faham tak faham? Macam tak faham tak? Alhamdulillah. Baik musliman Jadi kalau kita beli rumah dekat arah masyarakat ke, kat kota masyarakat ke, kat mana ke, janganlah susahkan diri pula kena pecahkan bilik air pula. Kenapa bilik air menghadap kiblat? Ia tak timbul lah. Kerana hadis ini tadi menunjukkan Ibn Umar kata, aku nampak Nabi menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis macam Mesir. Kerana boleh berlaku demikian kerana rumah begitu directionnya, arahnya. Jadi janganlah susahkan diri pergi roboh pula, pergi renovate pula hanya untuk ubah tandas kerana salah memahami hadis. Yang dilarang kita menghadap ke Baitul Maqdis ataupun Baitullahil Haram, Kaabah, kiblat, tak kala kita qada hajat di tanah lapang, maka tidak dibolehkan. Anak-anak kita kecil tak tahan sangat ramai kecil, tengah-tengah highway nak pergi ke area ramai orang pula musim cuti, maka kita pun semua dikencing ke jalan. Janganlah menghadap kiblat. Itu maksudnya. Kalau tak tahu juga arah kiblat, tak ada masalah. Yang dilarang kalau sengaja pergi arah kiblat. Faham? Jadi hadis ini menceritakan kepada kita tentang satu adab kesusilaan yang penting dengan Allah. Kerana kiblat itu tempat kita menghadap waktu salat dan dimuliakan. Kita sembelih haiwan menghadap kiblat, kita mati besok menghadap ke kiblat, kita berdoa diarahkan arah kiblat, kita sembahyang fardu kalau tak menghadap kiblat tidak sah. Maka menghadap kiblat itu adalah satu kemuliaan terhadap Kaabah. Maka janganlah tempat yang dimuliakan itu turut dicampur adukkan dengan perkara-perkara yang kotor. Itu maksudnya. Jadi para ulama hadis macam San'ani dalam kitabnya Rasulullah SAW berkata, di dalam perkara ini ada 5 pendapat para ulama. Yang terpilih adalah seperti dalam hadis ini penjelasannya, bahawa jangan menghadap kiblat ketika buai kecil atau buai besar, ketika di padang lapang, di tempat yang tidak ada dinding. Faham Adapun kalau kita berada dalam bangunan, maka tidak jadi hal, kerana dinding itu sudah menjadi satu blok daripada kita mendedahkan expose diri kita kepada arah yang mulia itu. Inilah pendapat yang terpilih, kata Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya tajuk Subulus Salam. Itu juga disebut di Syukani dalam kitabnya Nailul Autar. Faham tuan? Ini belajar chemistry tau. Ini kos pelajaran hadis ni untuk mereka yang nak pakai serban, pakai jubah, jadi ulama. Tuan insyaAllah jadi ilmuwan, jadi orang Islam yang memahami kenapa kita buat satu benda dalam Islam, apa asasnya. Jadi ini buktikan kepada kita tentang banyak perkara, kata para ulama, tentang adab kita dengan Allah. Kerana kiblat adalah tempat yang mulia yang kita hadap ketika solat, seperti digambarkan tadi, maka ada kemuliaan-kemuliaannya yang perlu dijaga. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang ahli ilmu yang sangat akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ke tahap dia boleh menceritakan rumah tangga Nabi yang kakak dia pun tak perasan benda ini. Tapi tujuan penceritaan itu bukan untuk menceritakan dari sudut yang salah, dia menceritakan dari sudut ilmu. Kerana mindset program minda kita ni penting. Saya buat contoh kepada tuan-tuan. Satu hari sekumpulan para ustaz mengadakan satu nadwa. Dia macam forum besar-besaran, panggil orang daripada luar negara, semua ustaz-ustaz. Maka dekat dewan itu ada seorang kaligrafer, dia tulis khat cantik. Oleh kerana ada ruang kosong lagi, dia pun tambah
nampak macam pemandangan. Ribu usaha datang ke dewan yang besar itu untuk bersidang. Tiba-tiba datang seorang technician untuk betulkan PA system. Dia tegur security. Saya nak cakap satu lah, apa dia? Nampak landscape yang tuan buat backdrop tu nampak macam orang perempuan tengah tidur. La ilaha illallah, ribuan orang datang tak ada seorang pun tegur. Dia datang, dia boleh nampak kok mana orang semua tengok macam mana ni. Tak nampak. Dia nampaknya minda problem mindset yang salah, tuan-tuan. Apa yang kita fikirkan ni kita produce oleh kata-kata tu. Apa yang ada dalam fikiran kita akan disebut dengan lidah kita sebenarnya. Kalau orang itu bercakap semuanya yang baik-baik, maknanya insya-Allah fikirannya baik-baik, tuan. Di prosesor dalam benda dia itu cakap benda yang betul, melihat dari sudut yang betul. Tapi kalau orang itu mindanya kotor, semua yang keluar itu kotor, tuan-tuan, mereflekskan apa yang ada dalam hatinya. Maka Abdullah bin Umar menceritakan dari perspektif, aku nak beritahu pada kamu apa kamu kata itu tidak betul. Apabila seorang berada dalam bangunan, maka tidak menjadi masalah sama ada dia menghadap ke kiblat ke, membelakang ke kiblat ke, menghadap Baitul Maqdis ke, belakang ke mana, tak ada masalah. No hal. Kerana ada bangunan tadi berpandukan peristiwa yang aku saksikan dalam kehidupan Nabi SAW. Nabi sendiri buat demikian. Jadi tuan-tuan yang boleh sekalian, cukuplah setakat ni. Kita berhenti dulu, banyak-banyak nanti melimpah. Sikit cukup, daripada banyak terlupa nanti. Baiklah, kita berhenti setakat saja dulu. Mudah-mudahan Allah memberkati, beri kepada kita kefahaman. Ya tuan? Macam mana? Hadis 12. Dia sama dengan hadis ke-11. Nanti kita baca. Jangan tergesa-gesa, kita baca waktunya, insya-Allah. Baik. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kesempatan yang ada dapat berjumpa dengan tuan-tuan. Nampaknya tuan-tuan ni orang mencintai ilmu. Saya bersyukur jumpa orang mencintai ilmu. Kita tak bercakap benda-benda kosong, tuan-tuan ni. Ada permintaan untuk kita tambah kuliah kita pada masa akan datang daripada pihak tuan-tuan sendiri. Saya pun dengan kesibukan yang macam-macam benda tak menentu. Nanti insya-Allah lepas raya nanti kita fikirlah untuk tambah bilangan kuliah kita sekali lagi sebulan je. Cukuplah 2 kali, cukuplah. Banyak-banyak nanti tuan-tuan pun nyampah dan muka saya. InsyaAllah nanti lepas raya kita fikir, ada umur, ada kesempatan kita bincang dalam bab ini atau bab yang lain. Sekalian wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana bil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la musibatan illa nafastah wa la hajatan hawa ajibni wa la akhirah ya laka ridha wa lana fiha salam illa adaitaha wa qadaitaha wa yasaltaha ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah masuk syuruk ke belum, tuan-tuan? Dah masuk Baik, tuan, sebelum beredar tunaikanlah 2 rakaat syuruk yang pahalanya menyamai menunaikan ibadah umrah ataupun haji dalam hadis mengatakan sedemikian. Jangan abaikan peluang keemasan ini. Sebab kita dah berada di sini daripada subuh tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengusian yang jelas sekali daripada apa yang Ustaz Datuk Rahman, mudah-mudahan apa yang